Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Gigi Ong daripada kumpulan 20. Tajuk yang kita kaji adalah Tan Sri Dr. Mani Jegathesan. Pada mulanya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kita, yaitu bermula dengan pula anak perempuan which is Muhammad Aqil bin Razali, Siti Nur Syamimi binti Muhammad Nazir, dan Nurul Izzah binti Saiful Lizan. Tan Sri Dr. Mani Jegathesan merupakan seorang atlet olahraga yang berjaya pada zaman kegemilangannya pada tahun 1960-an di Malaysia. Beliau diberi gelaran The Flying Doctor. Beliau dilahir pada 2 November 1943 di Kuala Kangsar, Perak. Tan Sri Dr. Mani Jegathesan telah berkahwin dengan Lee Hong pada tahun 1969. Beliau merupakan seorang ahli sukan pertama dalam negara Malaysia dan seorang atlet Malaysia pertama yang memenangi tingkat dalam sekurang-kurangnya 4 sukan antarabangsa. Beliau adalah 6 atlet terbaik bagi Asia Amateur Athlete Award di Asia sepanjang zaman dan Veterans Award oleh International Amateur Athlete Federation pada tahun 1993. Beliau telah menerima anugerah olahragawan kebangsaan pada tahun 1966 dan anugerah tersebut telah diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara. Beliau menjadi pelari paling pantas di Asia bagi acara 100 meter pada tahun 1966. Pada tahun 1962 di Sukan Asia di Jakarta, beliau telah mendapat pingat emas dalam acara 100 meter. Pada tahun 1966, beliau telah mendapat 3 pingat emas dalam acara 100 meter, 200 meter dan acara lari berganti-ganti 4 kali 100 meter di Sukan Asia Bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Zul dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Nurul Izzah binti Saiful Lizan dan nama matrik saya ialah 279920. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang salah seorang tokoh sukan negara iaitu Dr. M. Jegathesan ataupun lebih dikenali dengan gelaran The Flying Doctor. Siapakah beliau dan mengapakah beliau sangat terkenal di dalam dunia sukan? Nama sebenar beliau ialah Jegathesan Manika Yasagam dan tarikh lahir beliau ialah 2 November 1943 dan beliau dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak. Gambar yang dipaparkan adalah gambar beliau pada tahun sekitar 1960-an di mana Dr. M. Jega berjaya menguasai banyak trek larian di sekitar Asia. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Road Primary School dari tahun 1950 hingga 1994. Seterusnya, beliau mendapatkan pendidikan semasa remaja di Sekolah Victoria Institution 1955 sebelum berpindah ke Singapura iaitu Anglo-Chinese School 1956 sehingga 1961. Pada peringkat diploma pula, beliau melanjutkan pelajaran di London iaitu di University of London dan lulus dengan diploma in Tropical Medicine and Hygiene Bangkok pada tahun 1969 dan juga lulus dengan diploma in Clinical Pathology pada tahun 1971. Di peringkat ijazah pula, beliau meneruskan pengajian di Singapura iaitu di Institusi University of Singapore daripada tahun 1962 hingga 1967. Beliau lulus dengan Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Sedikit latar belakang beliau, Dr. M. Jegathesan telah berkahwin dengan Lee Hong pada tahun 1969 yang juga merupakan salah satu penuntut di University of Singapore.
Beliau dikurniakan 2 orang anak perempuan, iaitu Ashley yang kini berumur 34 tahun dan juga Sharon yang berumur 31 tahun. Beliau juga mempunyai seorang anak lelaki, iaitu Monica yang berusia 26 tahun. Setelah tamatnya Olimpik Mexico pada 1968, beliau menumpukan profesinya sebagai seorang doktor. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nusyamimi binti Muhammad Nazir, nombor matrik 2798555. Okey, sekarang saya akan meneruskan perbentangan dengan sejarah kehidupan. Tan Sri Dr. M. J. Tyson ni atau lebih dikenali sebagai Doktor Terbang, pada awalnya mendapat pendidikan awal di Kuala Lumpur. Namun, ibu bapa beliau telah berpakat untuk menghantar beliau meneruskan pengajian di Singapura kerana ibu bapa beliau berpendapat bahawa jika meneruskan pengajian di Singapura, masa depan beliau akan menjadi lebih cerah berbanding melanjutkan pengajaran di sini. Tidak lama selepas itu, beliau telah berjaya memperolehi ijazah pertama perubatan dari Universiti Kebangsaan Singapura dan berjaya bergelar doktor perubatan. Selepas itu, beliau melanjutkan di Mahidol University di Bangkok dan Universiti London. Tidak lama kemudian, beliau telah berkahwin dengan Lee Hong, seorang graduan Fakulti Farmasi, dan telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Untuk pengetahuan kita semua, ayah Tan Sri M. J. Tyson iaitu N.M. Basagem merupakan penghijrah dan berhijrah ke Malaysia. Juga merupakan seorang pelari kebangsaan yang berasal dari Ceylon. Tidak heran lagi bahawa darah seorang pelari pecut telah mengalir dalam badan beliau, membedakan beliau juga merupakan seorang bekas pelari pecut. Selepas itu, dengan keazaman dan kesungguhan yang ada, ayah beliau bersama rakan-rakan telah berjaya membentuk Kesatuan Olahraga Persekutuan Tanah Melayu dan juga Majlis Olimpik Persekutuan Tanah Melayu. Sepanjang hayat Tan Sri M. J. Tyson, beliau telah banyak melibatkan diri dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang profesional seperti olahraga, akademik, pentadbir, pendidik, penyelidik, penasihat perubatan dan banyak lagi. Apabila ditemu ramah, rakan-rakan beliau menyifatkan beliau sebagai seorang yang berani, mampu menyahut cabaran, berjiwa kental kerana berjaya mencapai apa sahaja yang diingini, kerana beliau ni sentiasa terdorong untuk melakukan apa yang dilihat mustahil oleh orang lain. Perkara ini dapat dibuktikan melalui penglibatan beliau dalam banyak pertandingan larian, dan pada masa itu juga beliau merupakan seorang pelajar perubatan. Walaupun terpaksa banyak menempuhi banyak cabaran yang mendatang, tetapi beliau tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berputus asa, namun terus berusaha untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Seterusnya, dengan bakat dan kesungguhan yang beliau perolehi, beliau telah dikenali sebagai Doktor Terbang di Malaysia dan orang terpantas di Asia. Seterusnya, Datuk Dr. M. J. Tyson juga telah melangkah sejarah apabila beliau menjadi orang Malaysia pertama yang memenangi pingat emas Sukan Asia di Jakarta pada tahun 1962. Pada masa yang sama juga, M. J. Tyson telah dinamatkan sebagai olahragawati terbaik tahun 1966 setelah merakut 3 emas untuk Malaysia di Sukan Asia di Bangkok. Setelah bersara, beliau telah melibatkan diri dalam Kesatuan Atlet Amatur Malaysia sebagai penasihat perubatan dan juga memegang jawatan pengerusi jawatan kuasa anti-doping Majlis Olimpik Malaysia dari tahun 1963. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Pengalaman bekerja Tan Sri Dr. J. Tyson Manikawasagam ialah berkhidmat di Kementerian Kesihatan sejak tahun 1967 hinggalah tahun 1998.
Beliau telah memegang beberapa jawatan di Kementerian Kesihatan itu selama 31 tahun. Pengalaman pertama bagi beliau ialah menjadi houseman di Hospital Besar Kuala Lumpur pada tahun 1967 hinggalah tahun 1968. Kedua, beliau telah bekerja sebagai trainee pathologist di Institut Penyelidikan Perubatan iaitu IMR di Kuala Lumpur pada tahun 1968 hingga tahun 1970 selama 2 tahun. Pada November 1971, beliau telah menjadi ketua bahagian serologi di Institusi Penyelidikan Perubatan iaitu institusi yang sama. Dalam bulan yang sama iaitu bulan November, beliau telah dilantik menjadi ketua bahagian bakteriologi pada tahun 1971 hingga tahun 1985. Seterusnya, beliau telah dilantik menjadi ketua dan konsultan bakteriologis di Jabatan Perkhidmatan Makmal di Hospital Besar Kuala Lumpur. Pada tahun 1998 hingga 1993, beliau kemudian kembali bertugas di IMR sebagai pengarah dan konsultan bakteriologis. Jawatan terakhir yang beliau terima ialah sebagai timbalan ketua pengarah kesihatan iaitu penyelidikan dan sokongan teknikal di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dari 16 Disember 1993 hinggalah sekarang. Beliau pernah menjadi ketua perkhidmatan Makmal Hospital Kuala Lumpur pada tahun 1985 hingga tahun 1988. Tan Sri Dr. G. Katisen Manikawasagam juga pernah menjadi ketua bahagian mikrobiologi dan pengarah IMR dari tahun 1998 hinggalah tahun 1994. Beliau merupakan ahli sukan pertama negara yang dianugerahkan olahragawan kebangsaan pada tahun 1966. Anugerah yang diterima oleh beliau ialah sebagai pengiktirafan Majlis Sukan Negara kepada pencapaian cemerlang beliau pada tahun tersebut. Tan Sri Dr. G. Katisen Manikawasagam juga merupakan atlet Malaysia pertama yang memenangi pingat dalam sukan antarabangsa ketika itu. Bukan itu sahaja, beliau juga telah dianugerahkan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak oleh Sultan Perak pada tahun 1992 yang membawa gelaran Datuk. Pencapaian kejayaan menemui sejenis bakteria pada tahun 1993, beliau telah menerima anugerah Sains Negara pada tahun 1995. Tan Sri Dr. G. Katisen Manikawasagam juga telah dinobatkan sebagai tokoh sukan negara ASN. Atas jasa dan sumbangan beliau yang cemerlang dalam pembangunan sukan negara, beliau telah dikenali sebagai pengerusi jawatan kuasa Perubatan Persatuan Olahraga Amatur Asia sebagai pengiktirafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zul Hilmi bin Paidi, Pensarah Subjek Kenegaraan Malaysia. Saya Muhammad Akib Razali dan saya akan membentangkan bahagian sumbangan Datuk Mani J. Katisen kepada negara. Malaya ketika dahulu telah menjadi bualan dan reputasi yang hebat menerusi kejayaan mereka dalam meraih kejuaraan dalam pelbagai pertandingan. Seperti yang kita tahu, Datuk Mani J. Katisen merupakan ahli sukan pertama dalam negara Malaysia. Kehadiran beliau sebagai atlet negara di era 1950 dan 1960-an ini telah mengharumkan nama negara kita dan digoreni oleh pihak lawan dan juga pernah dianggap antara yang terhebat di rantau ini kerana beliau mampu bersaing dengan negara luar seperti Thailand dan Jepun di pentas SIP, sukan SIP mahupun di padang. Catatan pecut nasional beliau yang dikatakan berdiri selama beberapa dekad telah menjadikan beliau sebagai the fastest man in Asia. Selama 8 tahun pada 1960-an, beliau hampir tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dihentikan di kejuaraan pecut. Atas usahanya dalam meraih kemenangan, Datuk
Mani Jagatissan telah mendapat anugerah olahraga kebangsaan pada tahun 1966. Anugerah ini merupakan pengiktirafan dari Majlis Sukan Negara terhadap pencapaian cemerlang beliau pada tahun tersebut. Hal ini kerana beliau merupakan atlet Malaysia yang pertama memenangi pingat dalam sekurang-kurangnya 4 sukan antarabangsa. Penampilan beliau pada usianya 17 tahun di Sukan SEA kedua di Burma dahulu telah melonjakkan namanya sebagai Tan Sri Dr. Mani Jagatissan selepas berjaya merangkul 3 pingat emas sekaligus menjadi titik tolak kepada pencapaian olahraga legenda yang dikenali sebagai The Flying Doctor. Beliau telah memenangi banyak pertandingan dalam sukan antarabangsa atau nasional pada waktu itu. Pada tahun 1962, beliau telah mendapat pingat emas dalam acara 100 meter di Sukan Asia yang diadakan di Jakarta dan telah melayakkan dirinya ke pusingan akhir dalam acara 200 meter di Sukan Olimpik Tokyo pada tahun 1964. Pada tahun 1966 pula, beliau telah mendapat 3 pingat emas dalam acara 100 meter, 200 meter dan acara lari berganti 4 kali 100 meter di Sukan Asia Bangkok. Dalam Sukan Commonwealth Kingston pada tahun 1966 juga beliau hanya berkesempatan dalam pusingan akhir. Atas kejayaannya dalam acara 100 meter pada tahun 1966 yang meletakkan beliau sebagai pelari paling pantas di Asia atau the fastest man in Asia. Beliau merupakan pemegang rekod kebangsaan bagi acara 100 meter dengan catatan masa 10.38 saat dan acara 400 meter dengan catatan 46.3 saat. Beliau telah beraksi dalam 3 tamasya Sukan Olimpik secara berturut-turut dengan jayanya iaitu di Sukan Olimpik Rome pada tahun 1960, Sukan Olimpik Tokyo pada tahun 1964 dan Sukan Olimpik Mexico pada tahun 1968. Kejayanya sebagai seorang atlet negara, beliau telah merasai pelbagai pingat di tamasya sukan berprestij di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, beliau merupakan pemegang bagi 4 kalung pingat emas di tamasya sukan Asia, iaitu satu daripada tamasya sukan Asia Jakarta 1962 dalam acara 100 meter dan selebihnya daripada tamasya sukan Asia Bangkok 1966 dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter. Kejayaan beliau telah mengharumkan nama baik negara Malaysia dan seterusnya membanggakan rakyat pada waktu itu. Dalam Asia Amateur Athletic Awards, beliau telah mendapat anugerah sebagai salah seorang 6 atlet terbaik Asia sepanjang zaman dan Veterans Award oleh International Amateur Athletic Federation pada tahun 1993. Setelah bersara dari olahraga, beliau terus menaburkan bakti sebagai penasihat perubatan bagi Kesatuan Olahraga Amateur Malaysia dan Persatuan Olahraga Amateur Asia. Di samping itu, Dr. Mani Jagatissan juga memberi sumbangan dalam bidang sains perubatan. Beliau telah menerima anugerah Sains Negara pada tahun 1995 atas kejayaannya menemukan sejenis bakteria pada tahun 1993. Sejenis bakteria Saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan anugerah dan juga pencapaian yang telah dicapai oleh Dr. M. Jagatissan. Gelaran The Flying Doctor yang diperolehi oleh beliau adalah disebabkan oleh beliau memperoleh pingat emas dalam acara 100 meter, 200 meter dan juga 4 kali 100 meter lelaki pada Sukan Asia Bangkok pada tahun 1966. Beliau juga seterusnya mendapat pingat emas dalam acara 100 meter di Sukan Asia Jakarta tahun 1962. Tambahan lagi, antara salah satu pencapaian yang mengejutkan ialah beliau layak ke peringkat akhir acara 200 meter di Sukan Olimpik Tokyo dan juga layak ke peringkat akhir dalam acara Sukan Commonwealth Kingston pada tahun 1966. Seterusnya, beliau merupakan salah seorang penerima sulung dalam anugerah pencapaian sepanjang hayat Majlis Olimpik Malaysia iaitu
MOM. Beliau juga mendapat anugerah Tokoh Sukan Negara dalam Majlis Anugerah Sukan Negara ASN edisi ke-50. Majlis ASN ini telah berlangsung secara gilang gemilang di Pusat Konvensyen Putrajaya PICC. Seterusnya, Sultan Perak telah menganugerahi beliau dengan gelaran Darjah Datuk Paduka Mahkota Perak pada tahun 1992 yang membawa kepada gelaran Datuk. Di dalam bidang perubatan pula, kerana kejayaannya menemui sejenis bakteria, beliau memperoleh anugerah Sains Negara pada tahun 1995 dan pada tahun 1993. Dan nama bakteria tersebut juga dinamakan sebenar nama beliau, iaitu Bacillus thuringiensis serova J. Gaddison. Dr. M. J. Gaddison juga dengan hormatnya telah menerima darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri sebenar Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong Tuanku Nizam Zainal Abidin pada 5 Jun 2010. Beliau merupakan salah seorang ikon yang berjaya di dalam dunia sukan. Kini, beliau memilih untuk meneruskan profesinya sebagai seorang doktor. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nishamimi binti Muhammad Nazir. Nombor bateri 2798555. Okey, sekarang saya akan meneruskan perbentangan dengan cabaran dan galakan. Okey. Sebagai umat manusia, dalam segala apa yang kita lakukan tidak lari daripada cabaran dan halangan yang terpaksa kita tempuhi untuk mencapai sesuatu. Tidak kurang juga kepada Tan Sri Dr. M. J. Gaddison, beliau telah banyak menempuhi onak duri cabaran untuk berjaya. Hal ini dapat dibuktikan apabila pada Olimpik pertama beliau yang diadakan di Rio, beliau baru saja berumur 16 tahun. Kita lihat pada masa ini, rata-rata remaja yang berusia 16 tahun sangat manja. Namun tidak bagi Tan Sri M. J. Gaddison. Pada usia 16 tahun beliau terpaksa memberanikan diri untuk terbang ke luar negara untuk menyertai pertandingan larian. Pada masa itu beliau berasa sangat takut dan seperti hendak berputus asa, tetapi beliau sentiasa mencari sebab untuk kenapa beliau hendak meneruskan impian beliau. Pada masa ini juga beliau harus mengurutkan diri untuk meneruskan minat yang beliau ada. Tambahan pula, ini merupakan pengalaman pertama kali beliau untuk keluar negara tanpa ahli keluarga dan kenalan rapat di sisi. Beliau berkata, sebaik saja sampai di tapak Olimpik, semua kelihatan besar akan kelihatan kecil. Dan kadang-kadang perasaan takut tu datang secara tiba-tiba. Mungkin terbawa daripada aura dan suasana. Tambahan pula, beliau tidak mengenali sesiapa di sana melainkan jurulatih beliau. Namun beliau berkata lagi, apabila perasaan takut itu datang secara tiba-tiba, beliau akan sentiasa mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut dan tidak mengendahkannya. Selain itu, antara cabaran yang lain juga, pada masa itu, atlet-atlet negara tidak dapat menjana pendapatan yang baik daripada bersukan. Mungkin pada masa itu, bidang sukan tidak dianggap sebagai bidang yang penting untuk negara. Mungkin juga negara tidak dapat membayar gaji atlet-atlet negara, mungkin kerana ekonomi pada masa itu tidak begitu baik.
Dan pada masa itu juga, beliau bersama rakan-rakan atlet lain mengambil keputusan dan berpakat untuk berhenti bersukan dan mencari pekerjaan yang dapat menjamin masa depan. Selain daripada cabaran politik dan ekonomi, sukan Olimpik yang diadakan di Rio pada masa itu juga sedang menghadapi masalah epidemiologi, iaitu dengan wujudnya wabak virus Zika yang tersebar secara meluas. Hal ini telah menimbulkan perasaan takut kepada rakyat dan juga atlet-atlet. Seterusnya, terdapat juga sebarang lain seperti banyak masalah kes atlet yang disyaki positif doping apabila siasatan menyeluruh diadakan. Tentunya ini merupakan tamparan yang besar buat sukan olahraga pada masa itu. Cabaran yang lain juga ialah MJ Kak Tyson juga telah tersingkir pada siri pertama, iaitu untuk larian 400 meter di Rome. Tanpa galakan yang padu, beliau juga tidak mampu untuk meneruskan perjuangan. Beliau telah menjadikan Bill Kassing, iaitu seorang atlet pelari dari India. Beliau telah menganggap Bill Kassing ni sebagai idola beliau, dan Bill Kassing ni merupakan salah satu galakan beliau untuk meneruskan minat untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Dan seterusnya, salah satu galakan lain juga ialah dorongan dan sentiasa yakin dengan diri sendiri. Kita sendiri yang menentukan apa yang kita mahukan, yang kita mahu lakukan dalam hidup. Tiada siapa yang mampu menghalang kita selagi ada keyakinan dalam diri sendiri. Tan Sri Dr. MJ Kak Tyson ni berpendapat bahawa perkara utama untuk seseorang itu adalah menentukan sendiri apa keutamaannya dalam hidup. Bermaksud hanya diri kita sendiri yang layak untuk menentukan apa yang kita mahu lakukan dalam hidup. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terdapat 5 ciri-ciri keseimbangan dalam bidang sukan dan akademik Tan Sri Dr. G. Kak Tyson Manigawasagam. Okey, yang pertama ialah pengurusan masa yang baik. Beliau pandai membahagikan masa dengan baik, iaitu sentiasa membuat latihan dalam trek dan tidak mengabaikan tugas sebagai seorang pelajar pada ketika itu. Kedua ialah persiapan awal. Beliau sentiasa membawa sebuah kas yang berisi buku pengajian ke mana-mana. Beliau juga sentiasa mengulang kaji di merata tempat ketika beliau mempunyai masa terluang. Masa yang terluang digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga ialah beliau mengutamakan dua bidang, iaitu sukan dan akademik. Beliau amat mencintai bidang olahraga dan ingin menamatkan pembelajaran dalam bidang kedoktoran. Beliau tidak berat sebelah dalam mana-mana bidang tetapi mengimbangi kedua-dua bidang sekaligus pada masa yang sama. Okey, keempat ialah beliau belajar bagaimana mengatakan tidak untuk mengalihkan perhatian. Beliau sentiasa mengatakan tidak apabila ingin berehat atau bercuti bersama-sama rakan-rakannya. Beliau sentiasa berjumpa dengan pensyarahnya untuk mengulang kaji pembelajaran ketika rakan-rakannya bercuti. Beliau ingin menembus masa yang hilang digunakan dalam pertandingan olahraga dengan berjumpa dengan pensyarahnya. Beliau tidak meluangkan masa yang ada untuk bercuti tetapi menggunakan masa seadanya untuk menuntut ilmu dalam pelajaran. Ciri-ciri yang terakhir ialah sikap cekap yang ada dalam diri Tan Sri Dr. G. Kak Tyson. Beliau berjaya lulus pengajiannya dan bergelar sebagai doktor. Kejayaan yang beliau berjaya cipta itu bukan senang dan bukan susah untuk dimiliki, namun memerlukan pengorbanan masa dan tenaga. Tan Sri Dr. Mani Jaya Tyson telah berkahwin dengan Li Hong pada tahun 1969.
Istrinya merupakan seorang graduate faculty farmasi yang juga menuntut di University Singapore. Beliau mempunyai 2 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Anak perempuan yang pertama yaitu Ashley merupakan seorang peguam di Melbourne. Anak perempuan yang kedua ialah Shirin merupakan seorang lulusan seni dan hidup di Canberra. Anak lelaki yang terakhir yaitu Manika merupakan seorang doktor dari University of Melbourne. Selepas bersara dari olahraga, beliau menjadi penasihat perubatan bagi Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia dan Persatuan Olahraga Amatur Asia. Sejak tahun 1967 hingga tahun 1968, beliau pernah berkhidmatan sebagai houseman di Hospital Besar Kuala Lumpur. Pada tahun 1968 hingga tahun 1970, beliau menjadi training cardiologist di Institusi Penyelidikan Perubatan RMA Kuala Lumpur. Pada November 1971 hingga tahun 1985, beliau naik pangkat menjadi ketua bahagian serologi di institusi yang sama. Pada tahun 1985 hingga tahun 1988, beliau bekerja sebagai ketua patologi di Hospital Kuala Lumpur. Pada tahun 1988 hingga 1993, beliau menjadi sebagai pengarah dan konsultan bakteriologis semasa di RMA. Pada 16 Disember 1993, beliau menjadi timbalan ketua pengarah kesihatan, penyelidikan dan sokongan teknikal di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau merupakan seorang ketua pegawai eksekutif di Sistem Hospital Awasan Taraf, merupakan sebuah syarikat penasihat tentang kesihatan di Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan seorang profesor ajar di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Beliau terus mengaktifkan diri dalam arena sukan antara nasional dan antarabangsa. Beliau menjadi timbangan penerusi bagi National Olympic Committee of Malaysia dan menjadi ahli bagi Suruhanjaya Perubatan bagi Persekutuan Sukan Antarabangsa. Beliau juga dijemput untuk memberi ceramah mengenai motivasi atau perubatan. Pada tahun 1992, Sultan Perak menganugerahkan Darjah Datuk Paduka Mahkota Perak kepada beliau yang membawa gelaran Datuk. Pada tahun 1995, beliau mendapat anugerah Sais Negara atas kejayaannya menemui sejenis bakteria pada tahun 1993 yang telah dinamakan sebenar nama beliau yaitu Bacillus thuringiensis Sorowo Jacodeset. Kesimpulannya, kita tidak dapat menafikan bahawa Datuk Mani Jacodeset adalah seorang tokoh yang sangat hebat dan berbakat dalam bidang sukan mahupun sains kedoktoran. Usaha beliau ketika dahulu telah mengharumkan nama negara sehingga kini dan kejayaannya dalam sukan larian pecut telah mendapatkan gelarannya sebagai The Flying Doctor. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mencontohi semangat tidak berputus asa dan patriotisme yang ditunjukkan beliau yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada dunia. Akhir kata, kemahiran dan bakat bukan segalanya, tetapi hala tuju dan usaha itu mampu mendorong kita untuk berjaya. Itu saja daripada kami, Kumpulan 20. Sekian, terima kasih.